Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai gang. Pada video kali ini Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang Kamen Rider Ryuki part yang kedua. Video sebelum ni Bro Fatih tak sempat nak kongsikan macam mana kisah terjadinya dunia cermin. Tapi kita akan kupas dalam video ini dan juga apakah tujuan setiap Kamen Rider menyertai peperangan Battle Royale tersebut. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insya-Allah. Korang memang mantap Pak Abu, terbaik Makcik Kia. #eratkan ukhuwah silaturahim antara Toku fans. Kalau macam kita tengok dalam siri Kamen Rider Ryuki ni, dia berkonsepkan daripada dunia cermin, yang mana alkisahnya bagaimana terjadi dunia cermin ni disebabkan ada dua adik-beradik, iaitu yang bernama Shiro dan juga Yui, yang boleh dikatakan didera oleh ibu bapanya serta dikurung di dalam rumah. Yelah, kalau macam dah kurung dalam rumah, mesti ada orang bosan. Jadi diorang berdua ni ada buat satu aktiviti, iaitu melukis dan juga mewarna raksasa ataupun monster. Macam-macam lah yang diorang buat, dan diorang bayangkan monster tu sebagai penyelamat hidup mereka. Tiba-tiba adik kepada Shiro, iaitu Yui, pengsan. Masa tu Shiro memang terus jerit-jerit lah nak minta pertolongan sebab adik dia dalam keadaan kritikal, tapi tak ada siapa pun dengar. Akhirnya Yui pun mati. Kemudian tanpa disangka-sangka, masa Shiro terpandang cermin di sekitar dia, dia nampak Yui versi dunia cermin berkata kepada dia, yang mana Yui versi dunia cermin tu dia ada cakap yang dia boleh masuk ke dalam badan Yui dan Yui akan hidup balik. Tapi syaratnya, masa ulang tahun Yui yang ke-20, Yui akan hilang daripada dunia. Kemudian Shiro, yelah abang mani yang tak sayang adik, akhirnya dia terima tawaran tersebut. Dan secara tak langsung Yui daripada dunia cermin pun keluar kepada dunia realiti dan akhirnya bergabung dengan Yui yang mati tadi. So daripada situ nanti kita akan nampak Yui yang mati tadi akan hidup kembali disebabkan dia bergabung dengan versi Yui dunia cermin. Dan disebabkan daripada peristiwa itulah nanti Shiro akan mengkaji ataupun berteori berkaitan tentang dunia cermin tersebut. So daripada situlah nanti kita akan nampak Shiro ni akan mengkaji ataupun mencipta raksasa dunia cermin yang diorang suka lukis masa kecil-kecil dulu, serta dia akan mencipta juga deck ataupun kad Kamen Rider dan dunia cermin tu sendiri. Dia cipta ataupun dia kaji dunia cermin ni sebab dia tak nak adik dia Yui masa ulang tahun yang ke-20 hilang daripada dunia. So disebabkan dia nak selamatkan adik dia, akhirnya dia buatlah berkaitan tentang dunia cermin, yang mana Shiro ni nanti akan mencipta satu pertarungan Battle Royale di antara para rider. Dan juga nanti dia akan rancang mereka semua, iaitu para rider, untuk bunuh antara satu sama lain. Serta nanti dia akan jadikan salah satu rider tu, iaitu Odin, sebagai orang kanan dia ataupun boneka dia untuk menamatkan Battle Royale tersebut dan jadi rider yang terakhir. Dan dalam siri itu juga kita digambarkan yang Shiro ni akan bergabung dengan dunia cermin, boleh dikatakan untuk mendapatkan lebih kekuatan, dan boleh dikatakan mastermind yang licik dalam siri Kamen Rider Ryuki. Seterusnya kita akan pergi kepada apakah setiap tujuan para rider ni untuk masuk ke perlawanan Battle Royale tersebut. Kita akan pergi kepada Kamen Rider yang pertama, iaitu Kamen Rider Ryuki. Dan Ryuki ni ataupun Shinji, dia masuk dalam perlawanan Battle Royale ni, dia macam tak ada matlamat sangat. Cuma matlamatnya adalah untuk menyelamatkan orang lain daripada diserang oleh monster-monster dunia cermin. Yang kedua, Kamen Rider Knight. Antara tujuan dia masuk ke dalam perlawanan Battle Royale ni untuk menyelamatkan tunangnya yang koma disebabkan oleh kaji dunia cermin daripada Shiro sendiri, iaitu pembuat dunia cermin. Yang ketiga, Kamen Rider Zolda. Antara tujuannya adalah untuk hidup abadi serta menyembuhkan kanser diri dia yang boleh dikatakan agak parah. Yang keempat, Kamen Rider Raya. Dan dia masuk dalam perlawanan ni adalah untuk membalas dendam terhadap kawannya. Yang kelima, Kamen Rider Scissors. Ini memang antara yang licik lah dalam ni. Dia masuk perlawanan ni pun sebab dia nak tindakan dia sebagai polis ataupun detektif yang jahat tidak terbongkar. Yang keenam, Kamen Rider Oja. Ini boleh dikatakan Kamen Rider yang agak sadis dalam ni sebab dia banyak bunuh para rider dalam perlawanan Battle Royale tersebut. Antara tujuan dia adalah dia nak balas dendam terhadap orang yang masukkan dia ke dalam penjara.
Yang ketujuh, Kamen Rider Guy. Boleh dikatakan sombong watak dia. Dia cuma anggap perlawanan Rider Fight ni boleh dikatakan perlawanan yang dia boleh settlekan ataupun dia boleh selesaikan. Yang ke-8, Kamen Rider Emperor. Walaupun dia ni adalah orang yang kaya, tapi dia dididik dengan bapak dia untuk belajar hidup susah. Serta dia jadi Kamen Rider ni sebab dia ambil bayaran jika ada orang yang ingin bantuannya. Yang ke-9, Kamen Rider Tiger. Boleh dikatakan ingin diakui dirinya sebagai seorang pahlawan sebab dia nak orang tahu yang dia ni adalah wira. Yang ke-10, Kamen Rider Verde. Perbuatakannya adalah kaya, serakah dan juga dia nak lagi kaya serta dia nak kuasai dunia. Yang ke-11, Kamen Rider Femme. Ini adalah unik dalam siri Kamen Rider sebab dia merupakan versi perempuan pertama dalam siri Kamen Rider. Antara tujuan dia adalah dia nak hidupkan balik kakak dia yang dibunuh oleh Oja dan ingin membunuh Oja. Yang ke-12, Kamen Rider Ryuga. Ini boleh dikatakan villain favourite ramai jugalah. Versi jahat Kamen Rider Ryuki. Ryuga merupakan Shinji tapi versi dunia cermin. Serta antara tujuan besarnya adalah untuk menggantikan Shinji di dalam dunia manusia asli. Dan yang terakhir, Kamen Rider Odin. Yang mana dia ni merupakan boneka ataupun orang kanan Shiro. Dan juga boleh dikatakan Kamen Rider yang paling kuat di antara Kamen Rider dalam siri ni. Antara special card yang dia ada adalah Time Van yang mana dia boleh memanipulasikan masa. Sebab itulah kita nampak Kamen Rider Ryuki ni ada banyak ending dan sebagainya. Kita akan nampak lah bagaimana siri Kamen Rider Ryuki ni ataupun dia punya movie memainkan timeline disebabkan oleh card tersebut. Itu saja bagi Bro Fatih untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.